cuaca, di mana kawasan yang ada amaran ribut petir yang kami baca dekat Met Malaysia, di mana melibatkan Selangor. Rina. Ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya, apabila kita dah masuk ke bulan November ini, di penghujung tahun ini, kita tahu bahawa daripada fasa peralihan monsun, kita sudah pun menduduki ataupun berada dalam fasa monsun timur laut. Dan kita melihatkan peralihan ini, ada banyak perkara yang berlaku. Kita pun sendiri dapat menyaksikannya dengan hujan lebat, ada juga ribut petir, guruh kilat dan sebagainya. Kita nak tahu juga dari segi cuaca, perubahan cuaca yang berlaku di Malaysia ini, bagaimana mungkin kita boleh ambil maklumat dan juga informasi untuk kesiapsiagaan kita. Dan seterusnya hari ini secara dalam talian, Haziq. Ya, kita bersama dengan pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu Dr. Fariza Yunus. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi, Haziq, Rina. Selamat pagi. Doktor, macam mana cuaca di ofis doktor pagi ni? Dekat je kita. Dekat je kita ya. Suara tak jelas sangat nanti. Bagaimana cuaca dekat kawasan doktor hari ni? Cuaca pagi ni bagaimana? Cuaca di ofis kami di Petaling Raya, mendung lah. Masa ni mendung lagi. Mendung. Tapi kalau kita lihat doktor, cuaca sejak kebelakangan ni, tengah hari tu memang panas, sangat-sangat panas. Tapi bila sampai ke petang, tiba-tiba cuaca berubah 180 darjah. Terus ribut hujan lebat kan, sehingga boleh menyebabkan banjir kilat. Mungkin doktor boleh jelaskan dengan lebih terperinci berkenaan dengan perubahan cuaca yang sedang negara alami ketika ini. Silakan. Okey, terima kasih Rina, Haziq untuk soalan itu ya. Untuk makluman semua, Malaysia masih lagi berada pada fasa peralihan monsun yang telah bermula semenjak 19 September yang lepas. Peralihan monsun ini adalah dari monsun barat daya kepada monsun timur laut. Dan secara umumnya pada semasa fasa peralihan monsun ini, keadaan atmosfera adalah tidak stabil dengan aliran angin yang berbagai hala dan juga aliran itu adalah perlahan. Keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti perolakan dan pembentukan sel ribut petir yang menyebabkan kejadian ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh masa singkat. Demikianlah kalau ikutkan memang tipikal keadaan cuaca semasa fasa peralihan monsun ini. Keadaan secara umumnya keadaan cuaca cerah pada waktu pagi dan pada waktu petang hingga ke awal malam akan terjadi kejadian ribut petir dalam tempoh yang singkat. Ya, baik. Okey, doktor. Kalau dilihat, doktor kata tadi start pada bulan September. Jadi sampai bila agaknya fenomena ni akan berlaku? Okey, untuk fasa peralihan monsun khususnya yang sekarang ini daripada monsun barat daya ke monsun timur laut, secara umumnya dia akan berakhir pada bulan ini, bulan November, khususnya untuk 2 minggu pertama. Secara umumnya bila fasa peralihan monsun ini berakhir, masa bermulalah monsun timur laut. Okey. Bila doktor menyentuh berkenaan dengan fasa monsun timur laut yang kita tahu bahawa yang bermula pertengahan November sehingga Mac tahun depan, bagaimana mungkin dari segi ramalan keadaan monsun timur laut untuk tahun ini bagi negara kita, doktor? Okey, sebagaimana dimaklumkan tadi, ianya dijangka bermula pada 2 minggu pertama untuk November dan pemakluman untuk permulaan monsun timur laut ini akan diwar-warkan melalui kenyataan media Met Malaysia seperti tahun-tahun yang lepas Pemakluman ini akan dikeluarkan selewat-lewatnya 3 hari sebelum onset tersebut. Secara umumnya untuk tahun ini, Met Malaysia menjangkakan akan berlaku 4 hingga 6 episod hujan lebat yang boleh yang khususnya di negeri-negeri pantai timur, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor serta Barat Sarawak. Hujan ini berkemungkinan boleh menyebabkan banjir di kawasan-kawasan yang kerap mengalami banjir. Okey, doktor, kalau kita lihat dari segi pilihan ataupun musim fasa peralihan monsun ini, kebiasaannya boleh berlaku peristiwa petir, ribut petir, kilat dan sebagainya. Bagaimana mungkin pandangan doktor berkenaan dengan perubahan cuaca ini kepada ribut petir? Okey, memang kalau kita lihat daripada corak cuaca negara,
kejadian ribut peti ini boleh berlaku pada sepanjang tahun. Tetapi kejadiannya akan lebih kerap berlaku semasa fasa peralihan monsun seperti yang kita sedang alami sekarang. Oleh itu, kejadian ribut peti ini walaupun tempohnya adalah singkat, lebih kurang 6 jam untuk sesuatu kejadian, ianya amat berbahaya ya sekiranya kejadian itu ekstrim kerana ia boleh menyebabkan kejadian banjir kilat, pokok tumbang dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Okey, jadi doktor, apa yang mungkin kami ataupun mereka yang berada di kawasan yang mungkin akan terjejas, antara perkara-perkara yang mungkin kita boleh lakukan untuk siap siaga sebelum berlakunya apa-apa kejadian seperti banjir? Okey, untuk orang awam ya, khususnya mereka yang berada di kawasan yang berpotensi tinggi menghadapi bencana berkaitan cuaca, mereka disarankan untuk sentiasa merujuk kepada maklumat dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Maklumat ini perlu sentiasa merujuk kepada maklumat yang terkini kerana sebagai negara beriklim tropika, corak cuaca negara kerap berubah. Dan maklumat ini boleh didapati di pelbagai platform penyebaran rasmi Met Malaysia. Mereka juga perlu peka dengan keadaan cuaca semasa di tempat mereka dan perlu melakukan persediaan-persediaan seperti menyimpan dokumen penting dan bahan-bahan penting ya, di dalam bekas yang kalis air. Mereka juga disarankan untuk menyimpan air minum ya, air bersih untuk kegunaan harian kerana semasa bencana mungkin terdapat gangguan kepada bekalan air. Selain daripada itu, mereka juga perlu menyimpan dan menyediakan peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan ya dengan secukupnya. Power bank juga penting ya Haziq dan Rina kerana semasa bencana kemungkinan akan berlaku gangguan kepada bekalan elektrik. Dan mereka juga disarankan untuk mengenal pasti pusat-pusat pemindahan dan juga pusat bantuan yang terdekat. Dan yang terakhir semestinya lah mereka perlu peka dan juga mengikut arahan pihak berkuasa sekiranya diminta untuk berpindah ke tempat selamat apabila berlaku bencana. Ya, nasihat yang sangat padat daripada Dr. Farizah. Terima kasih banyak-banyak Doktor di atas update terkini dan juga nasihat kepada kita semua daripada Pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia.